Malaysia Utopia perkukuh kerjasama rentas beberapa bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lawatan kerja Perdana Menteri Utopia Dr. Abi Ahmad Ali ke Malaysia ruang terbuka untuk Kuala Lumpur mempelajari pembangunan serta perkembangan terkini di Utopia, terutama urus tadbir dan pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin selain mempertingkat hubungan dua hala, Malaysia boleh mencontohi kejayaan negara itu mengekalkan kestabilan dan keharmonian masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat. If you study recent development in Ethiopia, you would see how the economy, the governance, the anti-corruption drive, the changes, the quality of education, the airlines, in every field you have grown. And I think in all humility, I must say, in Malaysia, we should emulate your success, learn from your experience, and sharing part of our experience and contribution in trying to make sure that Malaysia remains a stable, peaceful country, but at the same time propel its economy. Terdahulu, Dr. Abi diberi sambutan rasmi di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Perdana Menteri menyambut ketibaan beliau pada pukul 9.30 pagi sebelum lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Abi kemudian memeriksa pasukan kawalan kehormatan yang terdiri daripada 103 anggota dan 3 pegawai dari Batalion Pertama Regimen Melayu Diraja. Beliau tiba di Malaysia semalam untuk mengadakan lawatan sulung sejak mengambil alih jawatan pada April 2018. Turut hadir pada majlis sambutan ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, diplomat asing serta pegawai kanan kerajaan. Abi dan Datuk Seri Anwar kemudian mengadakan pertemuan empat mata di Seri Perdana bagi membincangkan hubungan dua hala dan bertukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Perbincangan dijangka memfokuskan kepada perdagangan dan pelaburan, pertanian dan komoditi, industri halal, pembangunan lestari, kesihatan, pelancongan dan pendidikan. Agenda pembaharuan kerajaan kini menunjukkan kemajuan memberangsangkan serta melebihi jangkaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengakui kejayaan ini adalah hasil usaha semua peringkat pentadbiran termasuk PBT yang memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Jelasnya, komitmen kerajaan dalam memperkukuhkan dan melaksana tadbir urus yang baik dalam perkhidmatan awam turut memberi kesan positif kepada reformasi ini seperti yang dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi yang memberangsangkan. Kesemua indikator itu adalah hasil disumbangkan secara langsung menerusi hala tuju dan pelaksanaan dasar yang jelas serta didukung kestabilan politik di semua peringkat. Pengurusan aliran air dalam perancangan pembangunan Bandar Lestari perlu dijadikan antara keutamaan PBT. Kesiapsiagaan itu bagi mengelakkan risiko banjir kilat terutama di kawasan bandar berpenduduk pesat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengakui pengurusan aliran air yang baik amat penting berikutan faktor perubahan iklim yang mengakibatkan limpahan hujan sehingga mengakibatkan bencana berkenaan. Beliau turut menjelaskan pembinaan Bandar Lestari maupun Bandar Pintar perlu merangkumi alat pembangunan mampan dalam merancang pembangunan berkenaan di sesebuah tempat. Selain itu, sistem pengangkutan pintar perlu diambil kira bagi memudahkan perjalanan penduduk sekitar pembangunan Bandar Lestari dan Bandar Pintar. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyempurnakan perasmian Persidangan Kesihatan Antarabangsa Malaysia Megatrends 2024.
Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda pada 10 pagi disambut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Datuk Sri Suryani Ahmad dan Pengerusi KPJ Healthcare Berhad Tan Sri Dr. Ismail Bakar yang juga Pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC. Sultan Ibrahim juga berkenan meluangkan masa sekitar 30 minit mengunjungi tapak pameran serta menyantuni peserta dan pempamer. MIH Megatrends berlangsung 3 hari di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur menampilkan lebih 100 pempamer termasuk agensi kerajaan dan sektor swasta dengan pelibatan lebih 3,000 peserta. Pementasan karya agung teater Ashura hasil karya Tan Sri Johan Jaafar mendapat sambutan dengan lebih 700 peminat teater hadir di Kompleks JKKN Perlis. Program menerusi Inisiatif Belanjawan 2024 bertujuan mengangkat karya seni, sastra dan teater warisan tempatan. Penganjurannya juga platform memupuk minat seni teater dalam kalangan generasi muda di Perlis. Minat tu memang daripada kalangan kanak-kanak, remaja dan juga parents. So sambutan tu memang kita nampak jelas lah pada malam ini. Itulah juga harapan JKKN, kita memang nak memupuk minat teater seni. Seni teater tu dalam kalangan kanak-kanak lagi lah akan ada. Kita memang sentiasa mengalu-alukan NGO yang nak guna prasarana kita untuk perform teater atau apa-apa sekalipun kita alu-alukan. JKKN kita memang tak pernah berhentilah usaha kita sebagaimana yang Encik Azrin dan YB maklumkan tadi. Sebab itu adalah tanggungjawab kita. So kita akan berusaha bukan sahaja pementasan teater lah, termasuk juga persembahan-persembahan lain lah kebudayaan. Kita akan sentiasa melahirkan generasi baru yang menghargai dan mencintai seni budaya kita. Saya tak risau Perlis. Perlis ni memang dia ramai crowd sebenarnya. Jadi sebab dia orang tak ada panggung wayang. Dia orang tak ada hiburan-hiburan kan. Jadi inilah hiburan dia orang. Sebab Perlis ni dulu saya pernah bawa sebagai jadi juara kebangsaan pada tahun 2019 tak silap saya. Jadi saya tak risaulah, saya orang luar, saya boleh bawa tu. Saya nak benda perfect dalam teater kat Perlis ni. Naskah Ashura berkisar mengenai pergolakan dalam sebuah keluarga dibintangi pelakon terkenal seperti Fendi Bakri, Hari Safwan dan Yaakob Abdul Aziz. Pementasan berlangsung 2 hari bermula malam ini. Selangor sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa susulan siasatan kes rasuah terhadap Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari meminta semua pihak tidak mengeluarkan kenyataan bersifat menuding jari bagi memastikan siasatan lancar. Tak ada masalah, kita akan menyampaikan maklumat yang sebaik mungkin untuk kita membersihkan kalau ada sebarang keraguan dan untuk kita menjelaskan kalau ada sebarang pertanyaan. Jadi kalau ada yang tersilap, ada yang tersalah, mungkin ada masalah prosedur, kita betulkan prosedur. Tapi kalau ada yang melibatkan kriminal, itu untuk tindakan selanjutnya pihak yang terbabitlah, itu di luar bidang kuasa negeri. Yang negeri akan laksanakan penambahbaikan dan negeri juga akan melaksanakan pemantauan supaya hal itu tidak berulang. Sebelum ini, SPRM telah membekukan aset bernilai jutaan ringgit membabitkan siasatan kes MBI berkaitan rasuah konsesi pelumbungan palsi. 133 tahanan warga asing telah dihantar pulang sepanjang minggu ini melalui KLIA dan Terminal Feri Pasir Gudang Johor Bahru sebaik selesai hukuman penjara atas pelbagai kesalahan imigresen. Kesemua mereka, 60 warga Indonesia, 28 warga Pakistan, 25 warga Myanmar, 6 warga Cina serta masing-masing 5 warga Filipina dan Nepal, juga 2 warga Bangladesh serta Sri Lanka. Mereka juga disenarai hitam dan dilarang memasuki negara ini mengikut tempoh ditetapkan. Dipo Tahanan Imigresen Pekan Nenas Pontian menjalankan pemindahan berterusan bagi memastikan tahanan segera dihantar pulang. Tiket penghantaran pulang dibiayai melalui simpanan tahanan dan sumbangan ahli keluarga. Jenazah 4 sekeluarga yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang Lojing, Kelantan selamat dikebumikan 10 pagi tadi.
Jenazah Allahyarham Muhammad Junaizi Jusoh, 48 tahun, isterinya Syazwani Ismail, 39 tahun, serta anak Muhammad Fakhrul Danish, 20 tahun dan Farhana Ismail, 35 tahun yang juga adik Syazwani dikebumikan dalam 2 liang lahat. Lebih 500 ahli keluarga dan kenalan hadir memberi penghormatan terakhir. Dalam kejadian semalam, kesemua mangsa disahkan terkorban di lokasi kejadian. Insiden dipercayai berpunca dari sebuah lori membawa muatan batu terbabas memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung kereta yang dinaiki 4 sekeluarga itu. Turut maut pemandu lori G. Mageswara, 53 tahun. Ringgit dijangka menyaksikan urus niaga mendata pada minggu depan berbanding dolar Amerika Syarikat ketika pasaran menunggu pemilihan Presiden 5 November ini. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Zaman Rashid berkata, pasaran juga akan kekal dengan sentimen berhati-hati menjelang pengumuman data ekonomi Amerika Syarikat. Pasaran juga menganggap ekonomi Amerika masih mantap dan Rizab Persekutuan akan bertindak melonggarkan dasar monetari secara berperingkat. Bagi minggu baru berakhir ini, ringgit diniagakan bercampur-campur di asas ketidaktentuan berkaitan keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, perkembangan geopolitik di Asia Barat serta pengumuman data inflasi Malaysia yang menunjukkan dasar monetari kekal tidak berubah dalam jangka terdekat. Bursa Malaysia dijangka mencatatkan dagangan dalam julat kecil minggu depan. Ini berikutan pelabur mengambil langkah berhati-hati dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik. Antara faktor penyumbang catatan itu termasuk pilihan raya umum Jepun dan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Kedua-dua faktor itu dilihat bakal mempengaruhi sentimen pasaran. Justru dengan ketidaktentuan berkenaan, FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI dijangka didagang dalam julat 1,640 hingga 1,645 minggu depan. Walau bagaimanapun, sektor seperti teknologi, pembinaan dan produk pengguna akan terus mengalami pertumbuhan. Tekanan jualan dalam utiliti minggu ini juga berkemungkinan menarik kalangan pembeli saham murah, memberikan peluang pelaburan yang berpotensi. Perjanjian Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ yang bakal dimuktamadkan Disember depan serta pelaksanaan Zon Kewangan Khas SFZ dijangka menjadi pemangkin pembangunan Iskandar Malaysia. Sekaligus menjadikan lokasi berkenaan destinasi pelaburan dinamik kerana bagi tempoh 9 bulan tahun ini telah mencatatkan pelaburan RM40.3 bilion dan RM22.5 bilion daripada jumlah itu telah direalisasikan. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, peningkatan angka pelaburan membuktikan pelabur asing semakin yakin untuk melabur di negeri ini dan Malaysia secara keseluruhan. Menerusi mesyuarat ahli pihak berkuasa wilayah Iskandar Malaysia IRDA kali ke-33, pelbagai perancangan jangka masa panjang turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia bertujuan mencapai strategi dan hala tuju pelaburan Pelan Pembangunan Komprehensif Iskandar Malaysia. Selain kewujudan Pusat Pemudah Cara Pelaburan Malaysia Johor yang dijangka siap Januari depan dan diuruskan IRDA, MIDA serta Invest Johor. Manulife Malaysia komited melindungi kesejahteraan warga emas dalam memastikan golongan SASA memiliki perlindungan kesihatan mencukupi. Ke arah itu, tinjauan khas dijalankan untuk memahami keperluan pengguna dan menawarkan penyelesaian yang sesuai. Ketua Pegawai Agensi Manulife Malaysia, Lee Tat Fat berkata, tinjauan yang melibatkan 1,038 responden itu menunjukkan perbezaan yang semakin besar antara matlamat simpanan, jangka panjang dan jangkaan angka simpanan sebenar. We need to educate more publics. You have to save when you're still healthy, not wealthy only. When you're still healthy and insurable, lock in the protections.
If anything happens to that individual, at least you're being protected. Tinjauan turut mendedahkan 70% pengguna mengakui manfaat kesihatan dan persaraan yang disediakan majikan masing-masing tidak mencukupi untuk menampung keperluan masa depan. Lagi dakwaan kononnya penjawat awam hilang pencen sebaik terima option Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA. Hantaran di media sosial dakwa, ramai yang terpedaya kerana dikaburi helah kenaikan gaji. Ada juga yang tolak option kerana percaya wajib kerja sehingga usia 65 tahun. Lebih parah, ada yang letak hukum kononnya haram terima kenaikan gaji kerana pemimpin negara pro-Amerika. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perkara yang ditular mengarut. Perubahan skim perkhidmatan tiada kena-mengena dengan polisi luar negara. Ia sebaliknya diperkenal sebagai tambah baik skim sedia ada. Menerusi SSPA, status pencen penjawat awam sedia ada juga tak terjejas. Ia turut disahkan Jabatan Perkhidmatan Awam menerusi jawapan kepada siri soalan lazim. Turut dinyatakan pengekalan usia bersara. Usah perdaya kaki tangan kerajaan dengan sebar dakwah merapu bukan setakat boleh aniaya penjawat awam, penyebaran maklumat tak betul juga satu kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Anugerah penuh gemilang pengiktirafan industri kreatif negara. Kemunca Anugerah Seri Angkasa 2024, Sabtu 26 Oktober, 9 malam. Dibawakan secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Bersama-sama pengacara Syarizan Burhan dan Nana Mahazan. Anda bakal dihiburkan oleh barisan artis tanah air seperti Ziana Zain, Liza Aziz, Zamani, Ernie Zakri, Aina Abdul, Amir Mas, Aisyah Retno dan Roxy Igzi. Saksikannya secara langsung Kemunca Anugerah Seri Angkasa 2024 di TV2 Dunia Ria. Kuala Lumpur mengecam sekeras-kerasnya serangan rejim Zionis ke atas Iran. Kenyataan Wisma Putra menegaskan serangan berkenaan merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang antarabangsa dan menjejaskan kestabilan serantau. Serangan turut membabitkan bandar Tehran, Karaj, Kashan, Mashhad dan Shiraz awal pagi tadi. Skala serangan, angka korban serta tahap kerosakan masih belum dipastikan. Justru Malaysia menggesa agar tindakan permusuhan dihentikan serta-merta dan kitaran keganasan ditamatkan. Tindakan berterusan Israel tanpa sebarang hukuman telah dan akan menjejaskan keselamatan dan kestabilan masa depan Asia Barat, membawa rantau itu ke ambang konflik yang lebih meluas. Kedutaan Malaysia di Tehran sedang memantau dengan teliti perkembangan ini. Semua rakyat Malaysia di Iran dinasihat berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta panduan yang diberikan pihak berkuasa tempatan. Bagi rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular, boleh menghubungi Kedutaan Malaysia di Tehran. Awal pagi tadi, beberapa letupan berlaku di kamp tentera Iran. Angkatan Pertahanan Israel IDF mengakui bertanggungjawab atas serangan itu. Berpuluh-puluh pesawat Israel melancarkan serangan terhadap Tehran, Mashhad dan stesen janakuasa di Karaj. Jelas IDF, semua jentera termasuk jet pejuang akan digerakkan bagi memusnahkan kamp tentera tersebut. Tindak balas serangan itu berpunca daripada serangan dilakukan Iran ke atas Israel. Serangan itu berlaku selepas Zionis membunuh kepimpinan tertinggi Sekutu Iran, Hizbullah di Lubnan.
Sementara itu, sistem pertahanan udara Syria memintas beberapa peluru berpandu susulan serangan udara Zionis yang menyasarkan kedudukan ketenteraan di wilayah selatan dan tengah negara itu. Menurut sumber tentera, serangan itu berlaku kira-kira 2 pagi waktu tempatan. Serangan melibatkan peluru berpandu itu dilancarkan dari arah Bukit Golan yang diduduki Zionis dan ruang udara Lubnan. Sistem pertahanan udara berjaya menembak jatuh sebahagian daripadanya sambil menyatakan bahawa usaha masih dijalankan untuk menilai kesan serangan berkenaan. Dalam pada itu, Amerika Syarikat menafikan terlibat dalam serangan Zionis terhadap Iran. Jurucakap Majlis Keselamatan Negara White House, Sean Savard, menyifatkan tindakan Zionis itu sebagai latihan mempertahankan diri. Beliau turut memaklumkan pihaknya akan mendapatkan maklumat lanjut berkenaan operasi itu. White House juga mengesahkan Presiden Joe Biden telah diberi taklimat mengenai serangan itu sebelum dilancarkan. Malaysia dipilih menyambung keahlian dalam kumpulan tindakan Menteri-Menteri Commonwealth CMAG bagi penggal ketiga berturut-turut untuk tempoh 2024 hingga 2026. Pemilihan ini diperakukan semasa mesyuarat ketua-ketua negara dan kerajaan Commonwealth COGM di Apia, Samoa Sabtu lepas. Kementerian Luar menyatakan keahlian ini mengiktiraf usaha Kuala Lumpur dalam tadbir urus baik, pematuhan undang-undang dan hak asasi manusia. Malaysia akan berkhidmat bersama negara lain termasuk Botswana, Kanada dan Zambia. Malaysia juga mempunyai sejarah panjang dalam CMAG, berkhidmat sejak tahun 1995 dan terakhir dari 2018 hingga 2024. Menteri Luar Ghana Shirley Ayoko Bochwe dilantik Setiausaha Agung Baharu Commonwealth selepas sidang kemuncak di Samoa. Beliau telah berkhidmat sebagai Menteri Luar selama 7 tahun dan memimpin Ghana di Majlis Keselamatan PBB. Selain itu, turut menyokong usaha untuk menangani kesan kolonialisme dan perhambaan. Lantikan ini ketika perdebatan mengenai reparasi yang timbul pada sidang kemuncak yang sepatutnya memberi fokus kepada perubahan iklim. Perdana Menteri Bahamas menekankan kepentingan untuk berbincang mengenai kesalahan sejarah manakala Raja Charles III menyeru semua pihak menolak perpecahan dan mengutamakan usaha penyatuan serta kehidupan harmoni. Atlet para negara Bonnie Bunyau Gaston muncul penerima tertinggi skim hadiah kemenangan Sukan Syakam bagi Tamasya Sukan Paralimpik Paris 2024. Kejayaan mempertahankan emas kategori lelaki 72 kg di Paris 2024 menyaksikan jago powerlifting itu menerima ganjaran lumayan berjumlah RM1 juta. Atlet Sarawak berusia 25 tahun ini juga menerima insentif tambahan RM20,000 berikutan pencapaian memecahkan rekod dunia miliknya sendiri dengan angkatan baharu 232 kg. Bonnie menyifatkan kejayaan kali ini lebih baik dari yang dicapai di Paralimpik Tokyo 2020. Saya rasa kali ini ianya lebih istimewa dan lebih bermakna. Sebab masih di Paris, saya dalam kesakitan membuat angkatan. So saya rasa memang amat berbala. Selain Bonnie, atlet para badminton negara Chia Lik Hau turut menerima RM1 juta selepas memenangi pingat emas kategori SU5. Manakala Muhammad Ziyad Zulkifli yang meraih pingat perak dalam acara lontar peluru F20 dan Datuk Abdul Latif Romli juga pingat perak acara lompat jauh T20 masing-masing menerima imbuhan RM300,000. Seorang lagi atlet olahraga para negara, Eddie Bernard, menerima RM100,000 selepas memenangi gangsa acara 100 meter lelaki T44. Dalam pada itu, pemain badminton perseorangan Li Zijia dan beregu lelaki Aaron Chia So Wu Yi masing-masing membawa pulang RM100,000 selepas memenangi pingat gangsa di Olimpik Paris 2024.
Saingan Liga Super 2024-2025, pasukan Sabah FC meneruskan prestasi cemerlang dengan kemenangan selepas membelasah Pening FC 4-0 di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Ketiadaan Ketua Jurulatih Akmal Rizal Ahmad Rakli yang dilihatkan ternyata memberi kesan terhadap corak permainan Pening FC. Gawang tuan rumah dibolosi seawal minit kedua permainan hasil jaringan Sadi Ramdhani. Tuan rumah sekali lagi dibolosi pada minit ke-6 oleh Gabriel Perez. Derita Pening FC ditambah Stuart Wilkin yang menjaringkan gol ketiga pada minit ke-35 untuk kedudukan 0-3 pada separuh masa pertama. Babak kedua menyaksikan Sabah FC kendalian Dato' Ong Kim Swee menambah satu lagi gol hasil jaringan kapten pasukan Dominic Tan pada minit ke-50. Keputusan 0-4 kekal hingga tamat perlawanan. Sabah FC naik satu anak tangga ke kedudukan ketiga dengan 20 mata di belakang Selangor FC yang memiliki 26 mata dan Johor Darul Takzim yang masih mengungguli takhta Liga dengan 31 mata. Sementara itu, pada aksi di Stadium Darul Aman, tuan rumah Kedah Darul Aman FC, KDA FC, terikat 1-1 dengan PDRM FC. KDA FC mendahului melalui jaringan Jose Clayton pada minit ke-28. Bersambung babak kedua, PDRM berjaya menyamakan kedudukan menerusi Eremu Timothy pada minit ke-56. Kedudukan 1-1 kekal hingga tamat perlawanan dan menyaksikan KDA FC yang sebelum ini dikenakan potongan 3 mata susulan tunggakan gaji kini di tangga ke-10 Liga dengan 13 mata. Manakala PDRM di tangga ke-5 dengan 17 mata selepas 13 perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan melibatkan Sri Pahang FC dan Kelantan Darul Naim KDN FC di Stadium Majlis Perbandaran Temerloh turut berakhir dengan keputusan seri 1-1. Brandao Dos Santos meletakkan KDN FC selaku tuan rumah di Temerloh di hadapan pada minit ke-21 untuk kedudukan 1-0 di babak pertama. Skuad Tok Gajah kemudian berjaya menyamakan kedudukan di babak kedua pada minit ke-60 hasil jaringan Adam Norazlin. Kedudukan kekal 1-1 hingga tamat perlawanan. Sri Pahang kini di tangga ke-8 Liga dengan 15 mata, manakala KDN FC di tangga ke-12 di atas Negeri Sembilan FC yang di kedudukan tercorot. Beralih ke perkembangan kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor SOJC 2024. Skuad hoki remaja negara terus menjadi pasukan belasahan dan kali ini tunduk kepada Australia 3-9. Keputusan itu menyaksikan pasukan kendalian Ivanus Warren berada pada kedudukan tercorot tanpa sebarang mata. Dalam aksi di Stadium Hoki Taman Daya, Young Tigers dibolosi 4 gol dalam tempoh 15 minit pada suku pertama permainan. Masuk suku kedua perlawanan, skuad Malaysia bangkit dengan menyumbat 2 gol hasil jaringan Danish Daniel dan Kamaruddin Azimuddin untuk kedudukan 4-2. Australia bagaimanapun menambah 2 jaringan pada suku ketiga untuk kedudukan 6-2. Malaysia menjaringkan gol ketiga menerusi Haris Osman pada suku keempat. Namun Australia terus mengganas dengan 3 lagi gol sekaligus menamatkan perlawanan dengan keputusan 9-3. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.